المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا إلى مؤلف الكتاب الشيخ زين الدين بن علي وأصوله وفروعه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. اللهم إنا استودعناك ما قرأناه فاردده إلينا عند حاجة إليه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من كل شر نفسنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. قال الشيخ مؤلف رحمه الله تعالى: ومنها تعلم العلم الشرعي. Kita sambung balik perbincangan kita, kitab Manzumah Hidayatul Azkiya, membicarakan tajuk wa minha ta'allumu ilmi syar'i. Itulah halaman yang ke-6. Wa minha ta'allumu ilmi syar'i, dan setengah daripada wasiat al-Imam, wasiat Syekh Zainuddin bin Ali al-Malbari. Dia menulis satu manzumah, satu syair ataupun baits-baits yang memberikan kepada kita petunjuk ataupun kaedah ataupun jalan, metod untuk kita mencapai satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kena ingat, setinggi-tinggi kedudukan kita di sisi Allah takkan boleh melebihi kedudukan para nabi. Sebab nabi dan rasul itu hanya pilihan Allah. Hanya pilihan Allah, dan semua pilihan Allah, tetapi yang layak menjadi nabi dan rasul yang tertentu sahaja, dan tidak ada lagi nabi dan rasul selepas daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas kalau kita tengok, lihat, dengar ada orang mengaku dia nabi ataupun rasul zaman kita ini, maka tentulah dia seorang pembohong. Tak ada dah nabi lepas Rasulullah. Jadi yang boleh ataupun mampu umat mencapai paling tinggi adalah tahap wali sahaja. Tahap wali. Perempuan pun sama. Perempuan walaupun zaman sebelum Rasulullah pun tak boleh menjadi nabi juga. Walaupun belum lagi nabi akhir zaman, dia hanya boleh menjadi wali sahaja. Adapun laki-laki boleh menjadi nabi. Ya, boleh menjadi nabi seperti mana Nabi Ayub, Nabi Ismail, itu semua laki-laki. Perempuan tak boleh. Tetapi selepas pada Rasulullah tidak ada lagi nabi dan rasul. Kalau ada, itu adalah penipuan dan pendustaan. Yang ada boleh menjadi tahap wali sahaja. Maka di sini al-Imam nak membawa kepada kita satu perbincangan macam mana nak menjadi wali. Jadi wali ni kita kena usahalah jadi wali. Bukan wali mujbir ataupun wali kota. Yang tu tak ada masalah, berlambak wali kota tak semayang. Wali mujibir yang tak semayang pun ramai. Sebab tu bila nak menikah anak Tok Imam ataupun Tok Qadhi, belah kita dipanggil apa? PPN, penolong pendaftar nikah. Dia tanya dulu, awak nak nikahkan anak sendiri ke saya yang nikahkan ni? Wakil pada saya, wakil wali. Dia kata, saya ada anak dara seorang ni je, biar saya lah yang nikahkan anak saya. Tapi Tok Qadhi ataupun Tok Imam tu kenal lah si wali ni. Wali mujibir ni dia seorang yang tak menjaga semayang, seorang fasik.
maka disuruhnya taubat dulu, istighfar, taubat dulu, ada ketika mengucap dulu. Itu wali mujbir. Yang kita bincang di sini bukan wali mujbir, bukan wali nikah ni. Yang kita bincang adalah waliullah, macam mana nak menjadi waliullah. Dan bukan juga kita bincang cara kaedah nak berjalan atas air, nak terbang atas angin tu. Yang tu karamah. Itu bukan perbincangan kita. Yang kita bincang waliullah, yakni kekasih Allah. Macam mana kita nak menjadi kekasih Allah. Kita dah bincang sebelum ni, seorang yang bertaubat boleh jadi kekasih Allah. Seorang yang ada sifat qanaah, cukup dengan apa yang ada, boleh jadi kekasih Allah. Seorang yang zuhud, yakni hatinya tak terpaut dengan dunia, itu layak menjadi kekasih Allah. Dan maka saat ini kita masuk tajuk wa minha ta'allumul ilmi syar'i, dan setengah daripada wasiat untuk mencapai kedudukan menjadi waliullah adalah mempelajari ilmu yang bangsa syarak. Macam mana seorang tu boleh declare nak jadi waliullah sedangkan ilmu agama pun tak erti? Ilmu tauhidnya tak tahu, ilmu fiqh hukum hakamnya tak tahu, boleh langgar ikut dan tiba-tiba mengaku jadi wali. Itu menunjukkan sesuatu yang tak benar, ya. Perlu juga kita belajar kitab ni akhir-akhir zaman ni, sebab banyak sangat orang mengaku jadi wali. Wali ni tak payah mengaku. Dia bukan passion kena mengaku. Saya ada buat business card lagi. Business card sebagai seorang wali, tu tak betul lah tu. Wali ni bukan passion mengaku, tapi dia diiktirafkan hanya wali mengenal wali. Kita tak kenal wali, tiba-tiba duk panggil wali kat dia, tak kenal lah tu. Dan kita pun kadang-kadang tak tahu dia wali, dan kadang-kadang dia sendiri pun tak tahu yang dia wali. Tiba-tiba boleh duk mengaku wali, tu macam mana? Menunjukkan tak betul lah tu. Baik. Jadi sini sukatan dia ataupun gambaran dia mempelajari ilmu yang bangsa syarak. Apa kata pengarang? Wa ta'alluman ilman yusahihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbi isqula. Wa ta'allaman ilman yusahihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbi isqula. Dan pelajarilah ilmu yang membenarkan taat. Dia kata belajar ilmu yang membenarkan taat. Apa maksud membenarkan taat? Membetulkan ibadat kita. Ilmu yang mengesahkan ibadat kita. Ilmu apa? Ilmu fiqh. Ilmu fiqh, bila kita belajar ilmu fiqh, ibadat kita jadi sah, jadi betul, jadi benar. Masalah apa? Sebelum ni kita semayang, tak tahulah macam mana, rokoknya macam mana, niat pun tak betul dah. Ada orang semayang tak ada niat, kan? Dia kata tadi nak datang masjid tu kira niat dah lah tu. Takkan kita datang masjid nak bergencok kot. Bergencok ni mana berjoget lah. Takkan datang masjid nak karaoke. Takkan datang masjid nak tidur. Kita datang masjid tadi, keluar daripada rumah nak semayang lah, maka tu kira niat dah lah tu. Pasal apa bila nak semayang nak kena usalli pula? Itu menunjukkan orang tu tak erti fiqh lah tu. Kalau dia erti fiqh, dia tak kata lagu tu. Yang nak keluar daripada rumah nak main ke masjid, itu namanya azam. Azam dengan niat adalah dua benda yang berbeza, tak sama. Azam ni luar pekerjaan, niat tu diri pekerjaan, dalam pekerjaan lah. Dipanggil diri pekerjaan. Mana duduk dalam semayang dah niat tu. Takkanlah daripada rumah tadi kita dah Allahu Akbar dah niat dalam tu dah. Kita mari masjid barulah kita nak Allahu Akbar, niat tu dan Allahu Akbar tu dalam lafaz takbiratul ihram, bukannya duduk di luar. Tu yang kita bincang niat muqaranah tu, muqaranah urfiyah dan sebagainya kita bincang. Masa kita nak takbir Allahu Akbar, dalam tu ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin. Apa itu qasad? Usalli, aku nak semayang. Nak sebut aku nak semayang pun boleh, sengaja aku semayang pun boleh, usalli pun boleh. Tak nak sebut bahasa Melayu, nak sebut bahasa Arab, usalli boleh. Sebab tu sebelum semayang kita sebut usalli fardhu subhi raka'ataini, kita sebut. Ataupun usalli fardhu subhi, membadai dah. Usalli fardhu subhi, kita sebut sebelum semayang. Sebab hukumnya sunat. Apa maksud sunat? Ma yuthabu ala fi'lih wala yu'aqabu ala tarkih.
barang yang diberi pahala pada mengerjakannya dan dijanji seksa pada meninggalkannya, dan tidak dijanji seksa pada meninggalkannya. Maknanya buat dapat pahala, tinggal tak dapat dosa. Tu benda sunat. Baca Yasin malam Jumaat, tahlil, kan? Tu benda sunat. Buat dapat pahala, tinggal pun tak dapat dosa. Samalah melafazkan usolli, melafazkan niat sebelum sembahyang, hukumnya sunat. Buat dapat pahala, untung tak? Untung. Tapi kalau tak buat, tak dapat dosa pun. No. Tak dapat dosa, tapi kalau buat, untunglah dapat pahala. Tu mazhab kita. Mazhab lain yang kata tak sunat, tak apalah. Mazhab kita, mazhab Syafi'i, sunat. Sebut usolli sebelum sembahyang. Sebab apa? Sebab kita nak ulang balik benda yang sama dalam takbiratul ihram. Sebelum sembahyang, usolli fardhus subhi, kita pun Allah, masa kita Allah akbar, kita ulang balik usolli fardhus subhi, akbar, Allahu akbar, masa tu kita ulang balik dalam hati kita usolli fardhus subhi. Ataupun tak nak bahasa Arab, nak bahasa Melayu, saja aku sembahyang fardhu subuh pun boleh. Cuma biasanya apa nak terjemah lagi bahasa Arab tu lah. Kan sebelum sembahyang kita usolli fardhu subhi, masa takbir pun usolli fardhu subhi. Yang penting kita tahu mana saja aku sembahyang fardhu subuh. Kita ulang balik benda yang kita sebut sebelum sembahyang tadi. Nah, ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin. Mana qasad? Usolli, aku nak sembahyang. Bukan aku nak berdiri saja aku angkat tangan saja, aku nak buat bergaya. Tak. Memang aku nak sembahyang. Bukan aku terlupa, bukan aku mengigau, tak. Memang aku sengaja nak sembahyang. Satu, usolli. Qasad dipanggil qasad. Yang kedua ta'arud. Sembahyang apa? Sembahyang apa? Fardu ke sunat? Fardu. Tu ada. Dah ada dua dah. Yang ketiga ta'yin. Fardu apa? Fardu subuh. Selesai dah. Rakaatain itu sunat, tak sebut pun tak apa. Makmuman pun sunat, tapi tak dapat pahala lah kalau kita tak niat makmum. Tapi cumanya masa nak sahkan takbiratul ihram tu 3 hak ni kena ada. Usolli fardhu zuhri, selesai dah. Lepas tu lagi dah nak niat makmum dalam tu juga, dan takbiratul ihram juga pun boleh lah. Imam pun boleh juga, kecuali sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat dia wajib dengan imam, wajib dengan makmum kan. Tu kena niat lah dalam takbiratul ihram. Tapi kalau sembahyang lain nak niat lagi pun boleh. Sama juga dengan jamak. Tak payah nak himpunkan majmu'an alih dalam tu, tak payah. Kita sembahyang maghrib, sampai rakaat akhir, sampai fil alamin innaka hamidum majid. Aku ni musafir ni, boleh kalau nak jamak ni. Masa kita as-salatu, kita aku nak jamak insya-Allah, boleh lah masa tu pun boleh kita niat jamak. Maknanya boleh niat mana-mana kedudukan niat jamak. Tapi niat sembahyang fardu ta'yin tadi ni, fardu apa yang tu mesti dalam takbiratul ihram. Baik. Kecuali qasar. Qasar pun kena niat dalam takbiratul ihram juga. Sebab apa? Sebab berubah daripada zuhur yang asalnya 4 rakaat, kita pergi jadikan 2 rakaat. Kita kena sebut usolli fardhu zuhri qasran ataupun rakaatain. Hak tu baru bab niat kita duduk bincang. Tapi berapa ramai orang hak tu pun kadang-kadang tergolek dah. Tu belum lagi rukun-rukun qauli hak lain. Tak? Bifil alamin innaka hamidul majid. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa a'udzubika min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamati min syarri fitnatil masiih dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bahasa macam sah dah, tapi tak sah. Sebab apa? Tak jelaskan alif lam ta'rif. As tak bunyi. Bunyi Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi berapa ramai kadang-kadang kita tengok tu imam sendiri pun Assalamualaikum warahmatullahi, as tak bunyi. Tak sah sebenarnya. Takkan tak sah kot, as je pun diguna ayat takkan tu letih. Takkan kot. Takkan sebiji nasi pun batal puasa, sebiji pun bukan kenyang pun. Dia guna ayat logik. Dia guna logik dia, letih kita. Jawabnya hukum tetap hukum. Mesti dijelaskan as alif lam ta'rif tu. Allah. Tu belum lagi bab sujud wekang, bab rukun-rukun fi'li yang lain, makanya perlu kita perhatikan dalam hukum fiqh. Baiklah. Banyak lagi lah kalau kita nak bincang sini ni. Cuma sini dia kata sebab tu kita kena belajar hukum fiqh.
Kita ni mazhab Syafi'i paling-paling kurang kena khatam Matla'il Badrain. Orang dulu-dulu ni budak-budak sekolah kena khatam Matla'il Badrain. Khususnya orang Johor. Orang Johor silibus peringkat sekolah rendah mereka kitab Matla'il Badrain. Sedangkan kitab Matla'il Badrain ada guru kata dia adalah kitab merujukan para mufti. Kalau kata di negeri Kedah, syarat nak ambil tauliah mengajar negeri Kedah mesti kitab Matla'il Badrain. Lepas selesai dah. 4 rubuk duduk dalam tu. Rubuk ibadat, rubuk muamalat, rubuk jinayat, rubuk munakahat. Duduk ada dalam tu dah. Kita ni kadang-kadang Matla'il Badrain pun tak usah dengar atang. Apa Matla'il Badrain? Kan? Sebut makanan, semua jenis makanan kita tahu. Sebut pasukan bola sepak, semua jenis pasukan kita tahu. Player semua kita tahu. Tapi nama kitab hak patut kita belajar tak tahu. Nama kitab. Jangan kata kitab, nama kitab pun tak tahu. Maka menunjukkan kualiti ilmu zaman kita hari ini agak-agak rendah, sangat rendah, nipis. Jadi inilah yang perlu kita muhasabahkan dalam perbincangan kita, membenarkan ilmu yang yusahhihu ta'atan, yang membetulkan cara kita ibadat. Maka paling-paling kurang pun kita khatamlah kitab Matla'il Badrain. Berasa tebal sangat Matla'il Badrain tu, paling kurang Hidayatus Subyan. Hak kita bincang tadi bab as-salam, dalam kitab Hidayatus Subyan pun ada. Tak payahlah nak buka kitab I'anatul Talibin, Hasyah Syarqawi ala Tuhfatit Tulab, Baijuri, Tahrir. Tak ada dah tu. Tak ada dah. No, kitab-kitab Arab. Hak Jawi pun padan dah. Paling kurang Hidayatus Subyan, nak ke masjid Matla'il Badrain. Azab. Tua dah ustaz. Oi, nak ngaji apa lagi? Dalam bab ilmu tak boleh bahasa tua. Baba Syekh Siput, ulama yang pelik juga lah, ulama yang hebat juga di negeri Fatah ni. Dia bisa kata, kami ambil riwayat ni pada Tuan Guru Haji Adnan hafizahullah, Pondok Sungai Karangan. Banyak kali dia disebut satu motivasi. Tok Guru duduk mengaji masa tu, duduk zaman duduk mengaji, dia mengaji umur tua. Sambil duduk mengaji dia tarik janggut. Baba nampak, mu ni bila mengaji jangan berasa tua, dia kata. Kita ni bila belajar, bila tengah belajar jangan berasa tua, kena berasa muda. Walaupun rambut putih, janggut putih, jangan berasa tua, kena berasa muda. Semangat, habis satu kitab nak ngaji kitab lain pula, habis satu kitab nak ngaji kitab lain pula, habis satu kuliah pergi kuliah lain pula. Kena semangat macam orang muda. Tapi bila kerja kena berasa tua. Jangan buat kerja sangatlah, sakit-sakit pinggang, tua dah tu, beringat sama. Itu kena rasa tua. Tapi bila buat cari ilmu kena berasa muda, kena berasa macam umur tu 20-an, belasan tahun, kena rasa macam tu, baru semangat. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami, seorang yang belajar umur tua, bila mengaji umur tua ni tak macam lah orang muda, dia cemburu lah dengan orang muda, hafal saat ingat dah. Tua ni istilah orang tua-tua, dia kata budak-budak ni dia hafal macam diukir di atas batu, tempur-tempur lekat terus. Tu budak-budak. Orang tua ni macam ditulis di atas ayat. Tulis atas ayat ni tak ada tulis habis, belakang terpadam dah. Jadi dia berasa lemah lah sikit, berasa kecewa, berasa rendah diri. Lah kali dia pembawa diri. Imam Ibn Hajar Al-Haythami, siapa tak bisa dengar nama dia? Antara imam selain pada Imam Ar-Ramli yang mengutamatkan banyak pendapat ataupun ijtihad dalam masalah dalam mazhab Syafi'i. Ni dia. Lepas tu kan dia bawa diri pergi jalan ke bukit. Baik pun hujan turun. Dan turun ni dah lah selai sepinggang, apa pun tak bawa, sagi basah lokus macam mana ni. Pergi teduh lah. Kebetulan ada gua, masuk dalam gua tu. Habis hujan turun nak keluar lah dia pun, bukanlah gua dalam, tahu mana gua sikit boleh lah apa nak berlindung. Elok nak keluar tu dia dengar bunyi keting keting keting. Orang yang jenis nazar ni, jenis suka lihat dan fikir ni, dia lain macam kita. Kita ni kadang-kadang benda Tuhan tunjuk satu benda yang besar pun kita tak fikir lagi. Tapi kalau orang yang Allah Ta'ala bagi pada dia nikmat berfikir, satu benda yang kecil pun Tuhan bagi dekat dia, iktibar, dia dapat satu benda yang besar dah. Bunyi apa ni? Dia tengok-tengok bunyi air yang menitik di atas batu. Keting keting keting. Kecak-kecak bunyi kecak-kecak air ada menitik. Dia tengok pula, bukan tengok saja, dia fikir, ya Allah, batu yang kerah ini, air yang menitik setitik demi setitik jadi berbekas. Air bukan air paip bombok tu, air setitik-setitik atas batu yang kerah, tapi berbekas, jadi berbekas batu tu.
Ini batu. Aku takkan, kepala otak aku ni batu. Tak teruk macam batu kot. Takkanlah kalau aku belajar terus belajar, takkan tak ada kesan, takkan tak ada bekas. Dia ambil semangat tu, balik belajar jadi imam besar. Siapa tak kenal namanya, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami. Allahu Akbar. Ni kita ambil iktibarlah. Makanya dalam bab ni jangan kita berasa kita tua atau berasa lemah. Wa aqidatan, dan juga ilmu i'tiqad. Kita mesti belajar ilmu akidah. Tak belajar ilmu akidah mudah dipesongkan. Tak dipesongkan pun kadang-kadang terpesong. Belum dipesongkan tapi dah terpesong. Sebab tak ada akidah, tak ada prinsip. Kalau kata ilmu taat tadi ni merangkumi rukun Islam lah. Kaedah semayang, kaedah puasa, kaedah haji, zakat. Tu. Ya, yang rukun Islam yang 5 tu. Kata Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi an. Firman Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi an. Jangan kamu ibadat tiru-tiru orang dengan ketiadaan ilmu. Orang semayang kita semayang, orang puasa kita puasa, orang pi haji kita pi haji. Tapi orang sah amalnya kita tak sah. Sebab orang buat dengan ilmu, kita buat dengan semangat. Semangat nak pi umrah, semangat nak mayang, tapi tak sah. Sebab tak betul dengan kaedah. Sama juga dengan akidah. Akidah ini ilmu yang memasakkan dalam jiwa kita, dalam hati kita rukun iman. Percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada Rasul, percaya pada kitab, percaya pada hari kiamat, percaya pada qada dan qadar. Itu ilmu akidah. Dia bukan jenis praktikal. Dia tak boleh nak buat gaya. Kalau rukun Islam tadi boleh buat gaya. Hei, hang ni tahu tak rukun Islam yang pertama apa dia? Mengucap dua kalimah syahadah. Cuba buat tengok. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh dengar. Boleh nampak dia bercakap. Ada gaya. Hang tahu tak rukun Islam yang ketiga apa dia? Tahu apa dia? Berpuasa pada bulan Ramadan. Cuba buat gaya. Mai bulan Ramadan dia pun puasa, tak makan, tak minum, tak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Nampak gaya dia tu. Tapi bila mai rukun iman pertama apa dia? Percaya pada Allah. Percaya tak? Percaya. Cuba buat gaya. Nak buat gaya ke mana? Tak ada gaya. Sebab bila mai tang rukun iman, akidah ni dia pekerjaan hati, bukan pekerjaan fizikal. Bukannya dengan tak makan, tak minum, tak rokok, tak sujud dan sebagainya tu, tak. Tapi dengan pekerjaan hati. Percaya pada Allah pun di hati, percaya pada malaikat pun di hati, percaya pada Rasul pun di hati, percaya pada hari kiamat pun semua di hati. Tak ada gaya. Itu dipanggil ilmu akidah ni, ilmu yang mengikat. Akidah ni i'tiqad, uqadah, ikatan, ikat kepercayaan tu dengan hati kita. Gitu. Jadi kena belajar. Dan tak belajar ilmu akidah, belum sempat kita dipesongkan. Kadang-kadang kita tak ada siapa pesongkan kita, kita yang terpesong. Lama tak nampak haji kita ni. Haji kita ni lama tak nampak. Di mana? 2 minggu tak nampak. 2 minggu tak nampak. Jumpa balik. Lama tak nampak, 2 minggu pergi mana? Aku pergi berzikir. Dan aku rasa zikir yang aku pi ni, majlis zikir yang aku pi ni, inilah sebenar-benar ibadat. Yang aku duk main selama ni bertahun-tahun di Masjid Kuning, Masjid Kota Damansara ni, hanya kulit saja. Kulitnya tak ada apa, isi tak ada. Kulitnya, isi tak ada. Satu hari tu, ni kira cerita 2 minggu lepas, satu hari tengah-tengah aku duk wirid dalam masjid, tiba-tiba main seorang orang tua ni. Dia gosok belakang aku, dia kata, nak ada saya ajarkan satu kaedah zikir yang kita ni dekat dengan Allah. Takkan tak mau aku. Kita baru lepas pencen, sibuk dengan kerja macam-macam dah sebelum tu. Tiba-tiba nak cari ketenangan, ada orang main nak dorong kita pula. Ngantuk di seorang bantai. Saya nak lah lagu tu. Saya dah lama dah sibuk dengan dunia, sibuk asyik dengan kerja, kan. Sampai anak bini pun selera habis ni, saya nak cari kebenaran ni. Eloklah tuan mai jumpa saya, ajak saya berzikir. Dia pun ikut. Pergi duduk berzikir rumah Pak Long tu, rumah orang tua tu. Berzikir, dia kata berzikir sampai nampak Allah. Dia sungguh jugalah. Duduk bertahun-tahun ulang alik Masjid Kota Damansara berzikir, tak biasa nampak Allah. Tiba-tiba ni boleh nampak Allah. Kita pun lagu mana tanya kat haji tu, mana haji? Sungguh aku nampak Allah.
Kita pun tak apa tanya apalah. Tanya apa? Lagu mana Allah tu yang hang nampak tu, tolong kongsi sikit, kami tak bisa nampak. Dia kata nampak putih-putih. Kita hak ngaji akidah, kita tahu Tuhan tak putih, tak hitam, tak cerah, tak gelap, tak terang, tak malam, tak tinggi, tak rendah, tak panjang, tak pendek, tak bulat, tak petak. Laisa kamitslihi syai', mukhalafatuhu lil hawadis. Tu perbincangan dalam tauhid. Tuhan tak sama langsung dengan baharu, tak sama langsung dengan makhluk. Kalau jenis panjang, pendek, tinggi, rendah, itu makhluk. Tuhan tak duduk atas, tak duduk bawah, tak duduk depan, tak duduk belakang, tak duduk kiri, tak duduk kanan, tak duduk tengah, tak duduk tepi, tak duduk luar, tak duduk dalam. Habis tu lagu mana? Tak ada lagu. Macam mana? Tak ada macam. Tak boleh nak memacamkan Allah dengan sebarang macam. Nak melagukan Allah dengan sebarang lagu, tak boleh. Tiba-tiba duk cerita Allah Ta'ala ni putih-putih. Hai, kok mana ni? Lepas tu dia kata Allah Ta'ala ni halus, lembut, main sentuh pipi dia pasal lembut, halus. Hai haji, jom saya pun nak pergi berzikir juga. Nak tengok lagu mana Allah ni, pergilah zikir. Sampai tempat berzikir tu, rupa-rupanya pondok tempat dia berzikir tu tepi pokok kekabu. Pokok kekabu ni pokok orang duk buat bantai tu, buah tu orang buat bantai. Jarang jumpa lah kat ni noh. Pokok kekabu. Mai musim dia luruh ataupun dia pecah kembang tu, selera kapas tu, orang duk kutip tu buat bantai. Bantai kabun tidur boleh lena. Kami duduk di pondok dulu ni, kalau kata hari yang nak lena sedap sikit, tidur bantai kabun. Tapi kalau kata hari yang esok nak kena bangkit awal apa sebagainya, ataupun nak murajaah, muzakarah, guna bantai buah nyok. Buah nyok tua tu dia potong atas, potong bawah, tebuk buah ayak sebagainya, jemuk bagi kering, tidur. Jatuh ke depan kepala, makin ngapai. Tu zaman tu lah, ni tak ada bantai buah nyok pun tak ada lah. Baik. Jadi kena pula musim kabuluh. Kawan duk berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, nampak putih-putih kabul. Dia kata tu Allah lah. Kebetulan tengah berzikir, kebetulan nampak kabuluh. Kekabu kapas. Allah dah datang dah. Kapas tu pula sentuh pipi dia. Duk belaga, main duk belaga pipi. Masa lembut-lembut, halus-halus. Kawan tak bisa tengok pokok kapas, pokok kabu. Tiba-tiba nampak macam tu. Dia pasal Tuhan. Kita pun habaq kata, ji, ni bukan Allah, ini kapas nampak, dan ni pokok dia ni nampak. Kebetulan haji duk berzikir tu, haji duk berzikir ni pokok kabu ni dah matang, buah dia luruh dah. Kapas-kapas berterbangan. Barulah dia sedar, dia kata, ish, jahat betul syaitan ni. Dia tipu aku sampai rosak akidah aku. Aku duk percaya kapas tu Tuhan. Syaitan kata apa? Syaitan kata, aku tak buat apa pun kat hang. Hang yang jahil, tak mengaji akidah, tak erti nak beza mana Tuhan mana makhluk. Tiba-tiba hang terpesong, hang sendiri yang tersesat, hang salahkan aku, kata syaitan. Nisbah lah. Nak menunjukkan sini, bila kita tak ngaji akidah, jangankan kita dipesongkan, kadang-kadang kita terpesong belum sempat kita dipesongkan. Sebab tu bila kita ngaji akidah ni, kita jadi kemah akidah kita. Balik tengah malam nampak cahaya terang atas bumbung rumah. Cahaya tu boleh cakap Arab lagi. Dia kata apa? Ana rabbukum, aku Tuhan kalian. Agak-agak kita percaya ke tu Tuhan kita? Percaya? Tak percaya. Sebab apa? Kita boleh kata-kata, hang bukan Tuhan. Pasal apa? Hang cahaya. Tuhan bukan cahaya. Tuhan tak putih, tak hitam, tak cerah, tak gelap, tak terang, tak malam. Tu Tuhan tak ada persamaan langsung. Pasal tu Nabi pun bila nampak Allah dalam Isra' Mi'raj, Nabi tak boleh nak cerita lagu mana Allah. Nabi tak kata pun Allah ni cahaya, Allah ni terang, Allah ni pedak. Tak ada apa. Ni tak boleh kita nak cakap lagu ni kecuali apabila kita belajar akidah. Bila kita belajar akidah, kita akan cakap berbetulan dengan akidah. Kita jalan dekat kuil Hindu masalah, ataupun tokong buza, cucu kita tanya, atuk itu apa? Kalau orang tak ngaji akidah, dia kata apa? Oh, itu Tuhan Hindu. Betul ke kalau cakap lagu tu? Tapi kalau orang ngaji akidah, dia tak kata lagu tu. Dia kata apa? Oh, itu sembahan Hindu. Dia takkan kata itu Tuhan Hindu, sebab Tuhan hanya esa. Tuhan itu tunggal, hanya Allah sahaja. Syarat nak jadi Tuhan, kena ada dua sifat. Tak ada dua sifat ni, tak layak jadi Tuhan. Tuan-tuan pun kalau nak jadi Tuhan boleh, dengan syarat ada dua sifat ni.
Tu jadi Tuhan Harun. Ada dua sifat ni. Yang pertama, al-istighna'u an kulli ma siwa. Dia terkaya daripada tiap-tiap yang lain. Adakah kita terkaya? Terkaya ni maksudnya tak perlukan yang lain. Adakah kita tak perlukan yang lain? Tak betul. Kita perlukan. Lapar perlukan makanan, sakit perlukan ubat, nak berjalan perlukan kenderaan dan sebagainya. Bermula kaki sampailah kepada kenderaan. Semua perlukan. Nak hidup perlukan oksigen. Tuhan tak perlukan apa-apa. Tu syarat nak jadi Tuhan yang ni. Tiba-tiba satu ukiran, satu keta batu yang diukir dengan bayangan, dengan khayalannya, tiba-tiba yang kita ukir, yang mana dia bergantung dengan kita yang ukir dia. Kalau kita tak ukir, dia pun tak ada. Tiba-tiba kita kata dia Tuhan. Tak betul. Tapi bila kita mengenyang akidah, benda tu kita akan ada. Tak apalah, tu cerita dalam bab akidah. Wa muzakkiyal qalbis qula, dan mensucikan hati. Ilmu yang ketiga, ilmu mensucikan hati. Ilmu apa? Ilmu tasawuf. Tahu di mana kata ilmu tasawuf itu ilmu yang menyucikan hati? Cuba lihat perbincangan ilmu tasawuf apa dia. Mula-mula dia bincang bab zahir. Lagu mana akhlak mata, mata ni apa gunanya, mulut apa gunanya, tangan apa guna, sampai 7 anggota zahir itu sempurna dalam kitab Penawar bagi Hati itu. Lihat perbincangan di sana lah. Kemudian pi pada perbincangan batin pula, hati kita. Buang sifat mazmumah, buat main sifat mahmudah, hilangkan ujub, takabur, sum'ah. Itu semua ilmu yang membentuk karakter kita. Kan? Bila ada ujub, bila ada sum'ah ni suka ada cerita kebaikan ke orang. Aku ni alhamdulillah lah ni aku rajin pergi kuliah mana pun. Aku ni pas pencen ni, aku ni semayang jemaah ni tahajud malam tiap-tiap malam. Aku ni dia cerita ke orang, sum'ah, memperdengarkan kebaikan kita pada orang. Takabur, aku paling alim sekali, aku paling rajin sekali, aku paling pemurah sekali. Tu takabur. Dia cerita besar diri. Riak dia tak cerita, tapi dia menunjuk. Tak ada orang sapu sampah sepanjang main golf. Bila ada orang, amboi, lemah lembut sapu. Ya. Tak ada orang baca qul huwallahu ahad, baca Quran macam baca surat Kaabah. Allah bunyi hujung ahad mat. Tapi bila ada orang dia tarik qul huwallahu ahad, dengan taranum, dengan qiraat semua cukuplah. Itu dipanggil riak, menunjuk. Tak apalah, tiga-tiga ni dia kena ada orang baru jadi. Hak satu lagi ni tak ada orang pun jadi, seorang-seorang dia pun jadi. Tengah-tengah malam pukul 4 pagi sembahyang tahajud. Bini duduk atas katil pun tak tahu kata dia sembahyang tahajud. Punya hebatnya dia. Ya. Cuma bila habis sembahyang tahajud, Assalamualaikum warahmatullahi, terdetik dalam hati, aku rasa-rasa dekat Qaryah Kota Damansara ni aku seorang sembahyang tahajud pagi ni. Itu dia panggil berasa sendiri. Ujub dia panggil. Habis macam api yang memakan sekam, habis amalan kita dengan 4 penyakit ini. Itu dibincangkan dalam tasawuf. Kalau kita tak ngaji tasawuf, kita tak tahu penyakit-penyakit ni. Kalau kita tak ngaji tasawuf, kita tak tahu hak-hak anggota-anggota yang mana ada hak-hak dia tu. Jadi bila kita mengaji, kita pun tahu. Maka kata pengarang, usqula, gilapkanlah, bukan setakat mengaji bagi faham sungguh. Fiqahnya, tauhidnya, tasawufnya. 3 ni. Fiqahnya, tauhidnya, tasawufnya. Sebab tu ketiga-tiga ilmu ini disebut sebagai ilmu fardu ain. Ilmu yang wajib ke atas setiap individu. Dia bukan fardu kifayah. Lain daripada tauhid, fiqah dan tasawuf dipanggil ilmu kifayah. Ilmu hadis ke, ilmu tafsir ke, ilmu tajwid ke, sirah ke, matematik ke, biologi ke, apa saja jutaan ilmu lain daripada 3 ni dipanggil fardu kifayah. Apa dia? Orang lain buat, kita tak payah. Fardu kifayah bukan fardu yang bersifat individu, setiap orang kena belajar. Orang lain belajar pun kita dah lepas dah. Tapi kalau fardu ain, kalau dalam qaryah kita ni ada 10,000 orang, 10,000 orang semua kena belajar. Tauhid kena belajar, fiqh kena belajar, tasawuf kena belajar. 3 ni. Sebab itulah kita dah sebut mana-mana masjid surau, bahagian biro dakwah yang susun program, susun jadual sebagainya, pastikan 3 ni kena paling banyak. Ni kadang-kadang setengah tempat tu tafsir banyak, tauhid ada satu je. Kadang-kadang tak ada langsung tauhid. Kan?
Yang satu ni pula bukan bincang tauhid sifat 20. Lebih bincang tauhid yang tauhid makna saja. Nah, tauhid makna, tauhid nama saja tauhid, tapi tak bincang tauhid pun. Nah. Pasal itu cara nak melepaskan kita dengan fardu ain tadi ni mesti kita melalui atas jalan tauhid, dan khususnya tauhid sifat 20. Tauhid yang dipegang oleh majoriti ulama. Kita tak menafikan peranan ilmu tauhid yang lain, tetapi kita sebut yang majoriti, apatah lagi kita di Malaysia ni kan, bahkan Malaysia bahkan majoriti seluruh ulama-ulama seluruh dunia mengatakan bila mengaji dalam bab tauhid kita kena guna modul Asy'ariyah, modul sifat 20. Itu paling berkesan. Sebab tu bila kita tengok orang yang mengaji sifat 20 ni, insya-Allah dalam bab akidah ni nampak dia kemah. Kita jangan ambil testimoni orang yang mengaji tak kemah tu, ambil kemah. No? Ada ramai je hak mengaku Asy'ariyah tapi tengok terpesong juga. Tapi ambil yang betul-betul, yang betul-betul kemas secara ghalibnya, secara kebiasaannya bila mengaji akidah tauhid sifat 20 ni dia kemah. Contohnya bila berinteraksi dengan ayat mutasyabihat pun dia kemah. Kalau orang tak ngaji sifat 20 ni kadang-kadang main ayat mutasyabihat dia jadi mujassimah. I'tiqad Tuhan ni sama macam makhluk, ada tangan, ada kaki, duduk atas arash, bertempat. Tapi kalau orang ngaji akidah Ahlussunnah wal Jamaah, contoh khususnya kita negeri Selangor ni, Tuanku Sultan, Datuk Mufti dah gazetkan dah, kita bila mengaji elok-elok ni, bila mai ayat mutasyabihat kita tak keliru. Kan? Kita tak keliru, itu masalah. Hadis salasatu fardu ainin fa'rifan wa'mal biha tahsul najatan wa'tala. Hadis salasatu fardu ainin fa'rifan wa'mal biha tahsul najatan wa'tala. Bermula ini 3 ilmu. Mana? Tauhid, fiqh, tasawuf. Tak belajar berdosa. Hak lain kalau tak belajar tak berdosa lagi. Ya. Ada orang lain belajar kita lepas dah. Hak ni tiap-tiap orang kena belajar, tak belajar berdosa. Tak erti tak apa lagi. Yang penting belajar. Kadang-kadang bukan senang kita nak erti. Apa-apa ilmu pun kalau kita tak fokus elok-elok payah kita nak erti. Ini pula ilmu yang utama, ilmu yang agung, ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. Kan? Tak belajar elok-elok tak erti kita. Maka ketahuilah, kata al-Imam, ketahuilah, kena belajar sampai tahu, dan beramallah dengan dia, dengan ilmu itu. Jangan hanya belajar saja tapi tak beramal. Belajar ilmu tauhid tapi bila diuji dengan kesusahan, kepayahan, kan, tiada harta, tiada anak isteri dan sebagainya, dia dah pun merungkai akidah wal a'yazabillah. Nescaya engkau akan mendapat keselamatan dan ketinggian bila kita sibuk, kita duduk dalam lingkungan pengajian ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf ini, insya-Allah sempurna hidup kita, tinggi hidup kita, selamat hidup kita. Mailah apapun ujian, insya-Allah. Ni hari ni kadang-kadang kita tak mengaji tauhid. Bila tak mengaji akidah, khususnya anak-anak muda lah, baru diuji dengan satu cerita. Kita pernah cerita sebelum ni, wa amma satu filem yang dikeluarkan oleh syarikat Columbia Pictures 2012, cerita kiamat 2012. Tengok cerita tu masa takut. Habis gunung-gunung pun meletup, air laut bergelora jadi main tsunami. Runtuh habis bangunan, turun daripada langit meteor-meteor, tek-tek bintang jatuh meletup. Allah, takut tengok. Berapa ramai orang mati dalam bangunan pun hanyut sekali dengan bangunan. Kapal-kapal pun terguling habis. Kapal terbang pun jatuh. Takut tengok cerita tu. Tapi di penghujung filem tu, dia tunjukkan manusia ni dapat selamat apabila masuk dalam kapal ciptaan barat. Tu cerita tu. Ramai orang tengok. Oh, boleh selamat. Boleh selamat, boleh kiamat. Jadi dia buat satu assume dia boleh buat. Maknanya kiamat ni boleh diatasi dengan teknologi. Habis. Rosak, terpesong akidah sebabkan tak mengaji rukun iman yang kelima, iaitulah hari kiamat. Tapi bila kita mengaji, kita tahu hari kiamat ni apa dia, tak ada siapa boleh lari, apa jadi. Tapi kadang-kadang hari ni generasi kita tak mengaji bab tu. Bila tak mengaji, dia pergi tengok cerita tu, senang-senang saja akidahnya digoyahkan, habis rosak. Fiqh ni kalau kata rosak, habis kuat sembahyang kita tak sah, kita kena seksa kadar yang kita tinggalkan amalan tersebut. No? Kadar yang tidak sah amalan tersebut. Tapi akidah kita kalau tak sah ataupun rosak, tak ada peluang duduk dalam syurga selama-lamanya. Duduk dalam api lah kita. Wala'iyadzabillah. Habis.
Wa minhal muhafazatu 'ala sunan, dan setengah daripada wasiat al-imam untuk kita mencapai kedudukan para wali. Nak menjadi kekasih Allah ni, nak jadi orang yang Allah sayang, kasih ni apa dia? Muhafazatu 'ala sunan, memelihara atas sunat-sunat. Lagu mana nak jadi kekasih Allah? Benda sunat pun tak buat, sembahyang sunat malah, puasa sunat tak biasa duk buat, baca Quran pun jauh sekali. Maka kata al-imam, hafiz ala sunanin wa adabin atat ma'thuratan an khairi man ja mursala. Hafiz ala sunanin wa adabin atat ma'thuratan an khairi man ja mursala. Peliharalah atas sunat-sunat dan adab yang datang ternakal, yang mana adab itu diambil. Kita ambil daripada mana? Daripada khairi manja mursala, sebaik-baik nabi yang datang, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebut yang pertama sunat-sunat kena buat. Saya nak sebut banyaklah perkara sunat, tapi bersempena dengan Rabiul Awal ini, antara perkara sunat, perkara yang bukanlah dihukum sebagai wajib tapi sunat. Apa dia? Meraihkan, menyambut kemeriahan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kisahlah mana tarikh pun. Kan ada pendapat ulama kata 12 Rabiul Awal, ada kata 9, tak kisahlah tarikh tu. Yang penting kita merasakan keseronokan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ingat, sambut Maulid Nabi ni bukan sambut Nabi lahir. Nabi lahir sekali je, tahun gajah dulu ni, tahun gajah. Kita sambut Maulid ni mana? Menyambut keberadaan. Maulid ni bahasa Arab, bahasa Inggerisnya birthday. Macam kita sambut birthday isteri kita, sambut birthday suami kita, mak kita. Yang ke berapa? Yang ke 70. Bukan mak kita beranak 70 kali. Ni beranak kali ke 70. Tak, sambut birthday ni bukan hari lahir yang ke 70. Bukan dia beranak 70 hari, 70 kali tak. Habis tu birthday dengan maksud kelahiran, yakni keberadaan dia. Kita menyambut birthday yakni menyambut keberadaan dia. Sambut Maulid bukan sambut Nabi lahir, tapi sambut keberadaan Nabi. Cuma apa beza Nabi dengan tok kita, Nabi dengan mak kita, Nabi dengan suami ataupun isteri kita tadi? Isteri kita sambut birthday-nya, mak kita sambut birthday-nya saat dia masih lagi hidup, bersama secara zahir di hadapan kita. Bila mati jarang ada orang sambut. Walaupun ada orang buat haul sebagai nak mengenang, tapi jaranglah. Orang kita jarang sambut birthday orang yang dah mati. Tetapi berbeza dengan baginda Nabi SAW, kasihnya kita kepada Nabi, sampaikan Nabi kata, tak sempurna iman kita kecuali kita kasih kat Nabi lebih pada yang lain-lain, lebih pada mak ayah kita, lebih pada anak kita, lebih pada segala-galanya. Tak mana lebihnya tang sini. Apa dia? Walaupun Nabi dah wafat, kelahiran Nabi ataupun keberadaan Nabi tetap disambut. Para ulama menganjurkan umat menyambutkan Maulid saat ketika itu bila mana umat jauh daripada agama. Para ulama melihat sebagai mata helang daripada jarak yang atas, nampak semua umat ni jauh. Maka cara nak mumpuk balik semangat agama bagi dia dekat dengan Nabi. Antara simbolik kasih sayang Nabi adalah lahirnya Nabi. Seseorang itu dihargai pada lahirnya. Jarang kita hargai seseorang itu pada hari masuk kerjanya. Ulang tahun apa ni? Ulang tahun pekerjaan, jarang. Ulang tahun apa ni? Sambut birthday apa ni? Sambut ulang tahun apa ni? Ulang tahun apa nama ni? Mula dapat masuk sekolah. Tak. Tetapi seseorang itu hanya disambut ulang tahun lahirnya, menunjukkan hari yang paling penting bagi seseorang itu adalah lahirnya. Begitu juga bagi Nabi SAW, hari lahir Nabi adalah yang paling penting. Bahkan para ulama sebut lebih afdal, lebih mulianya Maulid Nabi berbanding hari raya dan hari raya puasa, hari raya haji. Pasal apa? Aidul Adha, Aidul Fitri itu tak akan disyariatkan kalau tanpa Rasulullah. Dengan sebab lahirnya insan inilah tersyariatnya kepada kita Aidul Adha, Aidul Fitri. Tu. Kalau ada orang kata dalam Islam hanya ada dua perayaan, Aidul Adha, Aidul Fitri, betul? Itu perayaan yang disyariatkan. Tapi asbab daripada dua perayaan yang disyariatkan adalah perayaan apa? Adalah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pelik sungguh hari ini ada orang yang tak suka dengan Maulid Nabi. Dia tak suka bukan sekadar dia tak sambut tak apa lagi. Pasal apa hang tak sambut Maulid Nabi? Aku malas. Tak apa.
Itu bukan Wahabi, itu Malasi. Malasi ni tak apa. Pasal apa hang tak wirid berjemaah lepas mayang? Aku malas. Itu tak apa, tak ada masalah. Itu dia panggil Malasi. Jangan kita panggil dia Wahabi pula. Dia bukan Wahabi, dia Malasi. Biar pergi kat dia malas. Pasal apa hang tak buat tahlil ni, kawan kita mati ni? Aku malas. Tak apa, tak ada masalah. Tapi yang masalahnya apa dia? Pasal apa hang tak buat tahlil? Bid'ah sesat tu. Tu masalah. Bukan setakat dia tak buat, bahkan dia menyesatkan orang yang buat. Pasal apa tak sambut maulid? Bukan malas, tapi maulid apa? Bid'ah sesat. Kalaulah maulid itu benda yang betul, benda yang tepat, benda yang benar, tentu sahabat lebih dulu buat. Alasan dia tu. Betulkah sahabat tak sambut maulid macam kita? Betul. Sebab apa? Sebab bukan level sahabat sambut maulid macam kita ni. Tak mainlah sahabat itu sambut maulid dengan cara angkat spanduk, belarak, tu bukan level sahabat. Sambut maulid cara kita pada Al-Imam As-Suyuti menyebut yang dikatakan sambutan maulid itu majlis yang ada di dalamnya bacaan Quran. Sebab tu orang buat maulid baca Quran dulu. Inna fatahna laqad kana lakum. Tak kira lah ayat pun menceritakan pasal karakter Nabi. Baca Quran. Majlis yang ada di dalamnya perbincangan karakter Nabi, peribadi Nabi, cerita Nabi itu apa? Paling-paling kurang sebut apa perjuangan Nabi. Majlis yang ada di dalamnya hubungan silaturahmi yang mana kemuncaknya makan. Majlis apa pun kalau tak ada makan dia tak sempurna. Dia kena ada makan. Sebab manusia ni bergantung dengan makan. Mailah penceramah tu hebat lagu mana pun, tapi kalau penghujung majlis tak ada makan, tak jadi. Majlis tu bintang tak penuh. Bintang tak penuh. Tapi kalau main penceramah ni, ceramah pun sengit-sengit, preh, sama derah dengan hujan rintik je penceramah pun. Tapi habis ceramah tu ada makan, majlis tu berjaya. Menunjukkan apa-apa majlis pun kalau ada makan hebat. Rumah kita pun, kalau kita buat majlis kawan-kawan kita main rumah kita, tiba-tiba tak ada makan, main tengok muka aku sudah, aku yang penting aku tuan rumah, aku bersedia aku ni, tapi tak ada makan. Apa majlis apa lagu ni? Tapi kalau main majlis kita tak jumpa kita pun, kita sibuk lain, tetamu lain tak jumpa kita, tapi jumpa nasi dulu, tak apa dah. Menunjukkan makan tu penting. Sebab Imam Suyuti tak teragak-agak sebut majlis maulid perayaan yang ada dalamnya makan. Seronok seseorang, kemuncak seronok seorang itu adalah makan. Pasal apa aku makan seronok sangat? Apa ni majlis maulid? Seronok dengan makan. Itulah majlis maulid. Itulah level kita. Level kita umat yang lemah ni. Level sahabat bukan level lagu tu. Kalau ada orang kata maulid ni tak disambut oleh sahabat, betul, sebab itu bukan level sahabat. Sahabat menyambut maulid makna menyambut keberadaan Nabi dengan jiwa mereka, menjadikan dada mereka sebagai benteng. Anak panah main nak kena Nabi, mereka bangun kena dada mereka. Waktu nak selamatkan Nabi dalam perang Uhud, naik atas Jabal Uhud tu, naik kat kaki Uhud, ramai lagi main nak serang Nabi, baling tombak dan sebagainya. Jadikan dada, jadikan badan mereka sebagai benteng daripada kena anak panah, kena tombak pada Nabi. Tu cara mereka sambut maulid, sambut keberadaan Nabi. Ada dari kalangan sahabat yang mana dia tiap-tiap hari kena tengok muka Nabi. Ada hari yang terlambat tak ada tengok muka Nabi, demam dia. Tuan-tuan, inilah dia yang dikatakan level sahabat. Maka kalau ada orang kata maulid yang kita sebut ni para sahabat tak buat, betul, sebab bukan level sahabat lagu macam kita ni. Setakat main dengar ceramah tu pun kadang-kadang dengar sambil-sambil menyimbang ya. Bukan dengar betul pun. Balik-balik bini tanya abang pergi dengar ceramah apa maulid tadi? Tak tahu. tak dengar apa. Kan? Main duk lena ya. Lepas tu makan. Itulah level kita jadilah. Apa bukti ketahan sayang kat Nabi? Tiap-tiap tahun aku sambut kebesaran adanya Nabi dalam jiwa aku. Maksudnya sambut maulid ni sambut keberadaan Nabi dalam jiwa kita. Sambut lagu mana? Pergi dengar ceramah, dengar pasal Nabi. Lepas tu adalah bangun sikit, selawat sikit. Tu lah mampu pun. Nak perang lagu mana? Baik, cukuplah sekadar tu tuan-tuan. Maknanya situ dikatakan kita pelihara yang sunat-sunat, apatah lagi dalam bulan Rabiul Awal ni banyakkan berselawat. Banyakkan selawat, dan kalau boleh boleh kita meraihkan maulid Nabi, buat majlis. Orang tua-tua dulu ni bila main bulan Rabiul Awal ni sana sini riuh ni. Habis-habis main subuh bangun seorang tok wan. Minta sila ke rumah saya lah, buat maulid sikit ni. Kita pakat pi, ingat dulu kecil-kecil dulu ni pakat pi. Pipi buat apa? Baca al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim. Sampai habis cerita Nabi di lagu mana, sebelum lahir apa jadi, lepas tu lahir jadi lagu mana, sekian. Cerita pasal Nabi sampai tan Nabi beranak, mahalul qiyam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pakat bangun-bangun sebab apa? Tanda seronok.
Bukan bangun main nak panah nak kenal Nabi, tak mampu. Habis tu bangun sekadar rasa seronok je Nabi beranak dah ni, Nabi lahir dah ni, Nabi dah lahir, Nabi dah ada dah ni. Kalau peringkat kita ni, Nabi dah ada dalam jiwa kita ni, Nabi ada ni. Lepas tu kita selawat. Seronok tu. Habis mahal qiyam, duduk-duduk berjamu apa? Bukan jamu apa pun, jamu pisang, kopi o. Pisang dengan kopi o, kadang-kadang roti mayat dengan teh o. Hak tu je. Tapi seronok main musim Maulid ni kira makan kenyang. Pasal nampak keseronokan kelahiran Nabi SAW. Benda ni kena ada balik. Tuan-tuan, kita kena wujud balik. Dan paling kurang pun buat peringkat-peringkat kita, peringkat rumah, panggil adik-beradik mai. Musim Maulid ni nampak kenuri sikit lah. Nuri pasal apa ni? Sebab nak bagi rasa seronok. Seronok pasal apa pula? Pasal apa kena seronok? Bulan ni pasal apa tak seronok? Bulan ni seronok, tapi bulan ni seronok lagi. Kenapa seronok pula? Sebab bulan ni bulan kelahiran Rasulullah. Kena buat lagu tu. Biar anak-anak kita ni hampir dengan Rasulullah. Kapan? Ayah ni main tiap-tiap kali bulan Maulid, kami ni kira makan mewah. Kira orang duk main rumah sedia pasal apa? Sebab membesarkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar ada lagu tu. Jangan sampai tak ada beza kita ni, tak ada beza kita dengan bulan-bulan yang lain, ataupun tak ada beza kecintaan kita pada Rasulullah. Banyakkan sedekah, yang tuan, ajak bini, jom pergi mana? Kita pergi tengok nak cari apa? Cari beg-beg apa, kasut ke apa, siapa nak belanja lahirnya Rasulullah. Kena buat lagu tu, jam. Baik, insya-Allah. Kemudian katakan lagu tu, kita sambung balik perbincangan kita. Innat tasawwufa kullahu lahu wal adab wa minal awarifi fatluban huwa awila. Kita berhenti sekat tu dulu. Kemudian nanti kita akan sambung balik bahawasanya tasawuf itu semuanya adab, iaitu daripada orang-orang yang arif, maka tuntutlah akan dia dan berpeganglah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Insya-Allah kita, tuan-tuan, kita akhiri majlis kita ni dengan sama-sama kita menyemarakkan lagi semangat Maulid Nabi SAW, dengan sama-sama kita berselawat insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين
يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على أشرف وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إن استودعناك ما قرأناه فردد عن هذه التلك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم والحمد لله العالمين. تقبل الله منا ومنكم.